Di sekolah, di kantin sekolah, Ya. harga makanan pun naik. Macam Medina cakap tadi, 50% kenaikan tu, dan disebabkan itu mungkin kanak-kanak, murid-murid semua tak mampu. Dan harga untuk apa orang kata duit belanja tu dah kena naik. Dulu mungkin RM2, sekarang kita kena bagi RM3 ke RM5. Ini antara bebanan yang perlu ditanggung oleh ibu bapa. Betul. Tapi kita nak dengarkan luahan kedua-dua pihak ini. Jadi untuk itu bersama kita di studio pagi ini, di sebelah saya nak perkenalkan Puan Siti Normah Mat Desa, Setiausaha PPKSM, Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Kita juga bersama Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita juga bersama dengan Cik Suhaimi Muhammad Dasir, mewakili golongan ibu bapa selaku yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini, pagi ini. Hari ini berdebat lah kan. Pihak ibu apa, pihak kantin. Lah, tak adalah sebenarnya. Kita nak berborak, kita nak bersembang sebenarnya mengenai harga makanan di kantin sekolah semakin naik. Kita mulakan dengan Puan Siti Normah lah kan. Memang benar ke dakwaan yang memang harga di kantin sekolah naik sehingga 50%, dan disebabkan perkara itu terjadi disebabkan harga bahan mentah, harga-harga kos operasi, overhead semua tinggi. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan kenaikan harga makanan dekat kantin sekolah ni, ini isu setiap tahun. Setiap tahun akan ada isu yang sama, yang mana ibu bapa akan mengadu yang harga makanan di kantin sekolah mahal. Dan of course harga makanan yang tak sepadan dengan kualiti makanan lah. Okay, ini isu biasa yang kita hadapi setiap tahun. Mungkin tahun ini kita rasa lebih lagi kerana kita dapat lihat ada sesetengah sekolah yang mungkin kenaikannya hampir 50%. Kan? Bukan semua sekolah lah. Bukan semua sekolah. Dia sebenarnya kenaikan harga makanan ni di kantin sekolah ni yang naik melibatkan tender-tender baru. Tender-tender baru yang mana mereka meletakkan harga mengikut harga pasaran semasa lah. Harga bahan mentah yang semakin tinggi dan tidak terkawal ni. Bila dia masuk tender, harga tersebut dia letak sesuai dengan harga semasa. Jadi kantin-kantin yang inilah yang kelihatan naik harga dia. So mana yang pengusaha kantin yang sebelum, maknanya yang sudah berada di kantin tersebut, mereka masih berada pada harga yang sama. Maknanya kalau mereka berada di kantin tersebut pada tahun 2021, mereka masih kekal pada harga 2021 sehingga ke tahun inilah 2023. Jadi kenaikan harga ni berlaku pada sekolah-sekolah yang mengambil penender baru. Jadi mereka meletakkan harga baru mengikut harga pasaran. Ini sebenarnya yang sedang berlaku sekarang. Baik, itu pemahaman yang dapat diperjelas oleh Puan Siti Normah. Sudut pandang Encik Suhaimi sendiri kan, mewakili golongan ibu bapa, adakah ianya turut berlaku di sekolah yang mana Cik Suhaimi selaku yang di-Pertua, adakah situasi ini berlaku dan apa yang sebenarnya merungsingkan pihak ibu bapa dengan kenaikan harga tersebut? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Malaysia hari ini kerana menjemput kami lah. Sama-sama. Itu wakil kantin dan juga wakil PIBG. Tapi sebelum kita bercerita berkaitan harga barang ini, ingin saya luahkan sedikitlah. Luahkan di lain sikit ya. Kami melihat sebagai PIBG apabila pihak pengurusan sekolah memilih pengusaha kantin. Tetapi untuk memilih pengusaha kantin ini tidak melibatkan PIBG. Hanya melibatkan pihak sekolah. Okey. Tetapi bila ada masalah itu dicurahkan kepada PIBG untuk menyelesaikan. Jadi saya sebagai wakil PIBG ni, saya amat berharap agar KPM atau pihak yang berkaitan melihat isu ini dan membenarkan PIBG atau wakil untuk berada sekali di dalam rundingan untuk pemilihan tu. Kami bukanlah untuk macam nak mengganggu urusan itu, tapi kami ada wakil, jadi kita tahu siapa pengusaha itu, apa maksudnya, kita dah dari awal kita dah tahu dah perjalanan tu. Kan? Sebab kalau kita tengok tender ni kemungkinan 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu harga dia, contoh dia berubah kan. Kita letak harga sekarang contoh RM1. Kan? Tapi untuk tahun hadapan tu harga dia dah berbeza. Takkan kita masih nak menentukan harga RM1 tu. Kan? Dan macam Puan kata, harga mahal, dan memang kita tidak nafikan. Kan? Dengan keadaan ekonomi semasa.
Kan semua barang naik. Kan kantin pun tak dapat subsidi. Jadi macam mana dia nak memberi harga yang murah? Okeylah. Sudah tentunya Encik Suhaimi sebagai yang di-Petua PIBG mengambil tahu mengenai isu ni. Dan tahulah juga anggaran perbelanjaan kanak-kanak sekarang ini di sekolah. Murid-murid berapa anggaran duit belanja yang dibawa oleh murid-murid sekarang di sekolah? Dia anggaran dia lah kalau sekolah rendah ya. Saya rasa sekolah rendah ni sekarang paling minimum pun kena ada RM3 lah. Minimum RM3. Sebab kalau kita lihat macam makanan mungkin nasi RM1.50 atau mi goreng RM1.50, air mungkin RM1 ataupun dia nak beli benda lain, tapi dalam lingkungan itu di sekolah belum lagi tiba-tiba mungkin dia koko lah. Ada koko lagi ke kan. Tambahan. So sehari mungkin boleh sampai ke RM10. Memang boleh sampai. Tidak dinafikan. Itu untuk seorang. Bayangkan kalau ada 2-3 anak. Masya Allah. Di sekolah rendah, di sekolah menengah kan. Kan ibu bapa pula gaji tak naik-naik kan. Lebih kurang macam itulah. Itu lagi runsing tu. Bila kita melihat bahawa situasi ini berlaku kan, pastinya bukan sahaja dalam kalangan ibu bapa yang berdepan situasi yang merunsingkan mereka, tetapi golongan pengusaha juga mungkin agak sukar untuk membuat keputusan. Kita tidak mahu bahawa perniagaan ini mendatangkan rugi. Dalam masa yang sama, kita juga tidak mahu membebankan murid dan juga ibu bapa. Ini antara permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha. Apatah lagi Puan Siti sendiri seorang pengusaha kantin kan. Jadi berdepan dengan situasi ini, bagaimana sebenarnya nak memastikan agar kompromi itu dapat berlaku di mana kita tidaklah melihat pengusaha itu akan rugi dan dalam masa yang sama tidaklah membebankan ibu bapa. Betul. Okey, di sinilah beberapa cakap perkara atau solusi kita perlu dapatkanlah untuk atasi isu kenaikan harga ni, ataupun kita mungkin dapat cari satu titik penyelesaian untuk kita atasi kenaikan harga ni yang tetap akan berlaku tahun hadapan, tahun-tahun akan datang tetap akan berlaku. Kalau kita bandingkan zaman kita bersekolah daripada bawa belanja 50 sen RM1 dan sekarang anak-anak kita dah kepada 5 ke RM10. Jadi perkara ni kita kena dapatkan satu penyelesaian lah. Okey, kalau dari pihak pengusaha kantin sendiri, apa yang diperlukan untuk menyelesaikan situasi ini? Betul. Okey, apa yang kita harapkan daripada kerajaan dari segi bagaimana kita nak mengawal kos operasi. Kos operasi dari segi bahan mentahnya, kos operasi untuk kita kendalikan sebuah kantin sekolah, dari segi pekerjanya, kos gaji pekerja yang sekarang pun dah akan bermula dengan gaji minimum. So itu adalah kos tambahan yang perlu ditanggung oleh pengusaha kantin juga. Itu adalah kos. Kemudian kos utility. Kos-kos ini kita perlu cari satu cara bagaimana untuk diminimumkan. Yang mana bila kos-kos ini diminimumkan, so bermakna kita boleh menjual pada harga yang lebih rendah. Kan? Jadi pengusaha kantin ni bukan suka-suka untuk menaikkan harga. Mereka tidak suka pun untuk naikkan harga kerana pelanggan kita adalah pelajar. Kita tahu pelajar bukan pergi kerja cari duit dan bawa duit itu ke sekolah. Duit yang dia orang dapat adalah daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa bagi RM3, RM3 itulah yang dia orang akan belanjakan. Kalau ibu bapa bagi RM5, maka RM5 lah perbelanjaan mereka. Jadi ia ditentukan oleh ibu bapa. Jadi pelajar membawa duit ke kantin untuk dibelanjakan dan dengan jumlah tersebut dia nak makan dan minum. Jadi pengusaha kantin kita nak jual makanan pada harga yang mampu dibeli. Kan kalau kita naikkan harga tidak mampu dibeli pun tak ada gunanya juga. Okey, tapi kalau tak naik harga. Kalau tak naik harga, mungkin kualiti makanan tu pula dia akan drop. Dia akan drop kan. Dan mungkin nutrisi makanan tu tak cukup untuk kanak-kanak. Jadi sebagai yang di-Petua PIBG, komen mengenai nutrisi makanan yang seimbang untuk kanak-kanak di kantin sekolah. Tapi macam dikatalah, kalau nutrisi ni sebenarnya kita akan berbalik kepada kos juga dan bahan yang kita nak gunakan. Kan sebagai contoh kata kita ambil yang simple lah. Kalau kita nak masak nasi goreng kan. Kalau selalu kita ambil dia punya portion lah. Portion kalau nasi goreng ni cili dia berapa, bawang dia berapa kan. Baru kita dapat rasa dan aroma dia. Tapi kalau selalu kita letak cili 3, tiba-tiba jadi 1. Jadi dah tak sedap dah. Kan. Dan satu saya nak bagikan juga isu pasal harga ni di mana yang kerajaan boleh kontrol. Yang boleh kontrol. Maksudnya itu adalah dalam bidang kuasa dia. Kita melihat dari segi sewa
sewa kantin. Okay. Oh ya, betul. Sebab itu memang di dalam kawalan dia. Kita jangan nak kata nak beli daging sebab itu di luar kawalan dia. Betul. So kita ambil macam sewa kantin, air api. Saya rasa benda tu mungkin pihak kerajaan kena pertimbangkan. Betul. Sebab kita lihat pekerja kantin macam di sekolah saya murid 1,700. Okey. Silap saya kalau ikut dalam kontrak itu kena ada 7 pekerja. Betul. Kan? Kalau 7 pekerja yang makan di kantin, saya bersembang dengan pengusaha kantin kan. Dia kata lebih kurang dalam 500 orang, 3 ke 500 saja yang akan ke kantin. Jadi bayangkan kalau kita kena ambil 7 orang pekerja. Berapa kita nak bayar? Kan satu hari berapa dia dapat? Jadi Kos dia tu, cost overhead dia. Di situ sebenarnya. Tapi kalau kerajaan boleh memberi mungkin pada saya sewa kantin tu ambil minimum lah sebagai syarat sajalah. Sebab kita pun nak membantu anak-anak pun. Kan sebab orang luar tidak boleh masuk sekolah untuk berbelanja, untuk beli makanan. Dia mengharapkan guru dengan murid. Dan belanja pelajar pun terhad. Okey, kalau kita tengok komen dekat Facebook daripada Izhar Adam. Dan kadang-kadang saya suka bawa bekal dari rumah disebabkan saya lagi puas makan dan mungkin boleh jimat berbelanja. Dan bila orang bawa bekal dari rumah pula memberikan impak kepada pengusaha kantin pula. Betul. Kan? Tapi mungkin ibu bapa terpaksa membuat keputusan untuk memasak sendiri bekalkan anak-anak makanan supaya dapat jimat sikit duit. Dia mengenai bekal ni kan, memanglah ada banyak saranan untuk ibu bapa menyediakan bekal kepada anak-anak. Tapi daripada pandangan saya, yang mana saya duduk di kantin setiap hari kan, saya lihat pelajar yang membawa bekal ni terlalu sedikit. Mungkin antara salah satu faktornya ibu bapa tak sempat untuk menyediakan bekal. Ibu bapa sekarang semua bekerja. Yalah, kos sara hidup dah tinggi. Takkan ibu bapa nak duduk di rumah dan menyediakan bekal untuk anak daripada pagi, tengah hari dan mungkin petang. Jadi yang membawa bekal ni saya rasa minimum lah, tak ramai yang bawa bekal. Dan akhirnya pun yang mana bawa bekal, dia orang tetap nak membeli di kantin. Kerana tengok kawan-kawan beli mi goreng, beli nasi ayam, sedangkan dia orang bawa bekal mungkin sandwich, nasi goreng. Jadi ada makanan yang menarik dijual di kantin. Jadi mereka tertarik untuk membeli juga di kantin. Jadi secara tak langsung mereka tetap perlu bawa duit belanja lah ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Jadi saya rasa membawa bekal ke sekolah ni tak memberi efek yang besar lah. Bukan semua boleh bawa. Mungkin ada ibu bapa yang sempat, ada ibu bapa tak sempat. tak sempat. Jadi ada komen lagi ni. Kita nak bacakan komen salah seorang penonton ketika ini. Katanya daripada Aziza Wagiman, pengusaha kantin tertekan jika harga yang tertulis dalam perjanjian tak boleh diubah sesuai mengikut keadaan. Betul. Ini juga salah satu permasalahan yang timbul. Betul. Ini pun salah satu kekangan kepada pengusaha kantin yang apabila dia masuk tender, dia akan meletakkan sebuah harga mengikut cadangan lah, cadangan beliau pada tahun tersebut. Kemudian berlaku kenaikan bahan mentah, harga bahan mentah mendadak pada mungkin pertengahan tahun, ada penghujung tahun. Yang mana tahun baru nak bermula dengan harga barang yang mahal, mungkin stok yang tak ada. Dan of course barang yang tak ada tu kalau nak dapatkan harga dia memang melambung-lambung. Kalau kita tak boleh jual, kalau kita tak dapat membekalkan telur, dah sabotaj kantin, tak nak makan. Jadi perkara ni menyebabkan pengusaha kantin yang telah meletakkan sebuah harga pada harga sekian tertekanlah. Maknanya dia tak boleh nak tak boleh nak ubah. Satu, dia tak boleh nak ikut harga bahan mentah yang dah tak seimbang dengan harga jualan. Maknanya profit margin untuk keuntungan dah menurun. Malah ada yang turun lebih negatif daripada harga modal. Lagi impak dia nampak lah. Jadi perkara ni dia bawa berbincang dengan pihak sekolah, mungkin pihak PIBG untuk perbincangan. Dan kadang-kadang perbincangan ni ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya juga. Maknanya terpaksa terus dengan harga yang sama. Antara satu komen ni kira macam antara solusi lah kan daripada Syahidatul. Katanya voucher dan subsidi untuk pengusaha kantin dalam mendapatkan bekalan bahan mentah mungkin boleh dipertimbangkan, atau kita boleh standardize menu kantin sekolah agar bajet pengusaha kantin boleh dirancang dengan lebih baik. Itu pula daripada PIBG sendiri. Adakah memang perlu untuk kita standardizekan menu-menu dekat kantin sekolah ni? Kita nak standardize ni rasanya tidak boleh lah pada saya lah.
Benda-benda makanan subjektif. Selera. Subjektif. Kan? Kita pergi ke pekan mungkin dia nak spaghetti kan. Betul. Mungkin di kampung dia nak nasi lemak. Jadi kita tidak, saya rasa tak relevan lah benda ni. Kan? Terpulang juga kepada pengusaha tu untuk menentukan harga dan dipersetujui oleh pihak sekolah dan juga mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kementerian dan yang badan yang berkaitan lah. Di situ. Komen ni saya nak tambah sikit. Silakan. Okay. Berkenaan dengan cadangan inilah tadi tu kan. Okey, ada satu cadangan yang baik lah, cadangan yang baik yang mana kita rasa pihak kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan program makanan percuma. Program makanan percuma ni bermakna kerajaan memberikan satu peruntukan kepada sekolah untuk membekalkan makanan kepada pelajar yang terpilih atau yang bersasar lah. RMT seperti RMT tapi diperluaskan ke sekolah menengah sebab RMT hanya di sekolah rendah. Betul. Dan kemudian diperluaskan ke kawasan-kawasan luar bandar lah, mungkin boleh dimulakan dengan kawasan luar bandar yang mana makanan-makanan ini diberi secara percuma kepada pelajar. Ini sekaligus boleh meringankan beban ibu bapa juga. Maknanya pelajar dah dapat makanan di sekolah secara percuma dan ibu bapa tak perlu memberi belanja yang lebih lah sebab dia dah confirm dia akan makan di sekolah. Itu berkenaan dengan cadangan daripada Puan Siti sendiri untuk diberikan makanan percuma supaya ia mendapat saranan ataupun cadangan daripada kerajaan. Di Terengganu dah ada sekolah yang dah bermula dengan program ni yang mana ada syarikat-syarikat besar yang menaja. Ada baru-baru ni saya tengok berita dan saya pun ada ke Terengganu pada ujung tahun 2022. Di Terengganu ada syarikat besar yang menaja sekumpulan pelajar lah di sekolah untuk diberikan makanan secara percuma. Itu pun satu tindakan yang boleh diwujud. Tapi Encik Suhaimi ada satu cadangan katanya tadi. Saya daripada mata saya boleh baca. Encik Suhaimi ada cadangan nak bagi ni. Mungkin ada alternatif lain lah seperti e-dompet dan sebagainya. Okeylah, yang itu pun saya berminat juga dengan macam kata e-wallet tu lah. Kita ada sebenarnya di Petali Perdana ni ada satu sekolah kalau tak silap saya SK Taman Universiti saya rasa lah. Sebab kami pun di Petali Perdana ni kita dengan YDP memang sangat rapat lah sebab kita berbincang isu-isu semasa kan. Dan termasuk juga isu ni. Sebab dengan e-wallet ni dia umpama macam touch and go lah. Dan kita untuk starter tu kita beli apa semua tetapi yang kita gunakan tu hanya untuk di sekolah. Ni dia. Dan contohnya kita bagi RM5 lah. Kita beli di sekolah tu tetapi kita dapat macam ni kita dapat dia punya apa yang anak kita beli detail tu kita tahu. Detail tu. Betul. Jadi dengan duit situ contoh sekarang ni kita bagi RM5 dia berbelanja RM1 di sekolah RM4 di luar. Betul. Kadang-kadang lah mungkin ada lah kan. Tapi kalau di sini RM5 tu memang hanya untuk sekolah saja. Jadi di situ kita boleh meminimumkan perbelanjaan murid lah. Saya rasa idea ni menarik. Mungkin kita boleh ibu bapa boleh kembangkan lagi. Boleh mengawal perbelanjaan luaskan lagi lah kan penggunaan idea e-dompet ni. Tapi itulah kalau kita nak bercerita mengenai harga makanan di kantin sekolah yang semakin meningkat ni memang panjang masa dia. Dan kalau kita tengok komen dekat Facebook MSI ni memang sangat-sangat rancak. Dan saya percaya juga pastinya perlu difikirkan daripada pihak kementerian sendiri, wakil daripada PIBG dan juga pengusaha kantin untuk mencari kesepakatan bagaimana sebenarnya untuk memastikan bahawa dalam situasi ini ada situasi menang-menang bagi kedua-dua belah pihak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Normah Mat Desa, Setiausaha PPKSM bersama dengan Cik Suhaimi Muhammad Dasir yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Terima kasih untuk perkongsian dan juga pelbagai cadangan yang kita utarakan. Mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan ada jalan penyelesaiannya. InsyaAllah.